Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama athnayta 'ala nafsik. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد. Alhamdulillah, yang saya hormati Tuan Imam Balai Ibadat Mata-Mata, ahli tadbir masjid, ahli tadbir Balai Ibadat Mata-Mata, ayahanda dan bunda, sahabat-sahabat sekalian, hadirin hadirat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah masih lagi beri peluang untuk bersua kembali di dalam majlis ilmu kuliah ilmu tasawuf. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kepadanya sesuatu kebaikan, yufaqihu fiddin, maka Allah akan membuatkan ia faham akan agama. Lagi sekali, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang Allah inginkan kepadanya kebaikan, maka Allah akan menganugerahkan kepadanya kefahaman tentang agama. Boleh faham? InsyaAllah. Inilah tujuannya kita ni berkumpul untuk faham agama. Ada majlis ilmu, ini kehebatan Balai Ibadat Mata-Mata dan hadirin para jamaah Balai Ibadat Mata-Mata yang sering mengadakan majlis ilmu supaya turun kebaikan di Balai Ibadat Mata-Mata, turun rahmat di Balai Ibadat Mata-Mata dan jamaahnya. Pasal apa? Yufaqihu fiddin, biar faqih, biar faham tentang agama. Niscaya akan turunlah kebaikan, rahmat, sakinah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Semoga Allah golongkan kita ni di kalangan orang yang faqih di dalam agama. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Pada kuliah tasawuf yang lepas, kita ni banyaknya membincangkan tentang perkara-perkara yang sam'iyat, perkara-perkara yang akan pasti terjadi. Kita ni di kuliah yang lepas sudah tahu akan ilmu datangnya maut pasti akan menjemput bila-bila masa, indah kira tua, indah kira muda. Dan pada masa yang lepas juga kita ni telah pelajari bagaimana keadaan di alam kubur, bagaimana ketika kita ni diletakkan sudah di lubang kubur, kemudian ditimbus ke tani oleh yang datang, masih lagi kedengaran tapak kaki orang yang balik, seperti riwayat hadis Rasulullah SAW
Masih lagi kedengaran, Ketani pun sudah disoal oleh Munkar dan Nakir. Sudah pun disoal oleh dua malaikat. Kalau Ketani golongan orang-orang yang saleh, maka akan dihamparkan kepada Ketani taman daripada taman syurga. Tapi sekiranya Ketani di kalangan orang-orang yang lalai, ahli maksiat, maka akan dihamparkan kepada Ketani, ditunjukkan Ketani lubang daripada lubang neraka. Selepas itu maka berkekalanlah yang demikian itu hingga yaumul qiyamah. Patahnya menunggu yaumul qiyamah. Ini sesuatu yang pasti semua akan merasai. Yang bercakap, yang mendengar semua akan merasai. Pasti dan yakinlah akan terjadi. Saya suka mengulang-ulang benda ini, kerana dengan kata Rasulullah SAW, ikhtiru, perbanyakkanlah, min zikri hadza min ladzat, perbanyakkanlah mengingati penghapus kelazatan. Apa penghapus kelazatan? Yaitu mati. Selepas Ketani menunggu sehingga yaumul qiyamah, Ketani akan dibangkitkan di dalam keadaan bertelanjang bulan, di dalam keadaan bertelanjang serentak. Ketani akan dibangkitkan daripada lubang kubur Ketani menuju kepada padang mahsyar. Ketani akan berjalan ke padang mahsyar. Ada yang berjalan dengan menggunakan kenderaan laju terus, ada yang menggunakan jalan kaki, ada yang menggunakan muka untuk berjalan ke padang mahsyar. Bila sudah berada di padang mahsyar, Ketani akan berdiri di sana beribu-ribu tahun, sehingga di padang mahsyar Ketani berdadat-dadat di dalam keadaan bertelanjang bulan. Berdadat-dadat Ketani di sana, matahari akan didekatkan dengan kepala Ketani. Sebahagian riwayat mengatakan sejam kal, sebahagian riwayat mengatakan sepanjang anak panah. Panasnya ketika itu bukannya panas macam matahari masa ini, tetapi berlipat kali ganda. Kata Rasulullah SAW, api yang di dunia ini sahaja itu baru satu daripada 70 panas api neraka. Juz'un min sab'ina naran jahannam. Itu baru satu daripada 70. Ani pun sudah Ketani, baru tekannya bara sedikit sudah terkajutan. Anikan lagi api neraka daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi masa itu didekatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala matahari dengan kepala Ketani, dan Ketani mendongak kepada matahari. Ya Allah, batahnya menunggu, panasnya hingga selesanya. Ini semua akan menghadapi. Yakinlah dan tetapkanlah di dalam hati, yakinlah ini akan dihadapi. Ini Ketani di sana, bahagian sana ada lagi menceritakan tentang syurga atau neraka. Itu semua akan menghadapi sebelum hari penghisapan. Lamanya menunggu bagi ahli maksiat, bagi orang-orang yang lalai. Tetapi bagi orang yang beramal saleh, yang sentiasa ingat akan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sentiasa dawam untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ia akan merasakan lamanya berdiri di padang mahsyar. Hanya saja ia merasakan menunggu di padang mahsyar itu seolah-olah
mengerjakan satu sembahyang fardu di dunia. Sekejap saja ia merasakan. 5 minit, 6 minit sudah selesai. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah sentiasa memberi hidayah kepada kita ini. Sentiasa dakwah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesudah itu, sesudah lamanya menunggu, barutah dengan adanya syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barutah diadakan yaumul hisab, hari penghitungan. Ini saya merefresh balik apa yang kita dipelajari kuliah-kuliah tasawuf pada yang lepas. Barutah timbul hari perhitungan. Sudah kian lama menunggu, baru timbul hari perhitungan. Sesudah syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, maka datanglah Tuhanmu dan ketika itu malaikat sedang berbaris-baris. Kenapa datangnya Tuhan? Untuk yaumul hisab, untuk ketani diperkirakan amal ketani. Datanglah, dibuatlah mizan. Mizan itu, kata ulama, bukannya mudah, tetapi tersangatlah susah. Kerana apa? Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan sesiapa yang melakukan walau sebesar zarah kebaikan, pasti ia akan melihat mizannya. Dan kalau orang itu melakukan sebesar zarah pun kejahatan, pasti ia akan melihatnya ketika yaumul hisab. Sedikit zarah pun, apa sebesar zarah, kejahatan pasti akan kena, pasti akan kena. Macam itu susahnya yaumul hisab. Apabila sudah selesai yaumul hisab, maka akan dibagilah bagi ahli syurga, akan diberikan kitabnya di sebelah kanan. Bagi ahli neraka, maka akan diberikan kitabnya di sebelah kiri. Ingatkan sudah selesai. Rupanya adum Nabi. Kerana apa yang menyambut? Selepas itu akan menyambutlah petani, apa namanya, sirat al-jahim, meniti sirat al-jahim. Yang mana meniti sirat itu tajamnya lebih tajam daripada mata pedang, halusnya lebih halus daripada sehelai rambut. Punya susah. Kata Imam Ghazali, jangan takkan meniti, sudah mengalih kata berdiri di sirat, di padang mahsyar, sudah mengalih di sana, kan meniti itu lagi, adung tahu kan dapat berjalan lurus. Sudah pun susah meniti, ada lagi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada pengait besi. Ketika ketani meniti itu, ada lagi pengait besi yang menyampar ketani ketika meniti sirat. Allahu akbar, payahnya. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masa itu aku dirangkul oleh Sayyidina Jibril alaihi salam di atas sirat. Aku berdoa kepada kaum muslimin, ya Allah, sallim ya Rabbi, sallim. Ya Allah, selamatkanlah, ya Allah, selamatkanlah, ya Allah. Kerana kata Rasulullah, pada ketika itu ramai yang gugur. Katanya telah bincangkan bagaimana sakitnya di api neraka. Macam mana dengan angin yang membakar, dengan kepulan-kepulan asap hitam di api neraka.
Wa iyastaghithu yughathu bima'in kalmuhli wasyil wujuh. Dan apabila mereka meminta ahli neraka meminta air, niscaya kami akan berikan kepadanya air yang menggelegak. Yashbir wujuh, yang membakar muka mereka ketika mereka minum. Air yang menggelegak diminum, terbakar mukanya disebabkan air yang diminum. Subhanallah. Lepas itu katanya diberi makan syajaratuz zaqqum, buah zaqqum. Ahli neraka dibagi makan buah zaqqum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setitik saja buah zaqqum itu tergugur di muka bumi, maka akan lenyaplah kehidupan yang ada di bumi dan di langit. Subhanallah. Itu baru setitik, bukannya satu buah. Apatah lagi ahli neraka yang akan diberi makan buah zaqqum, dipenuhi perutnya dengan buah zaqqum. Hancur, habis segala kulit-kulit, diganti lagi. Baik semula diganti lagi. Bayangkan kita ni ambil pisau, karat satu, karat lagi satu, karat. Wah, lepas satu, karat lagi. Indah berhenti, indah habis-habis. Sampai dah kalau orang masih yang mengaku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalau orang itu sudah selesai dosa-dosanya, barulah dikeluarkan daripada api neraka menuju syurga. Maka itulah kehidupan yang kekal abadi. Ini kehidupan sesudah daripada dunia. Kehidupan sesudah daripada dunia. Justru kerana masa ini kita ni kan perlu buat apa, Ustaz? Itu kehidupan yang akan datang, kehidupan yang sudah mati. Terus yang kita ni masih hidup, kita ni apa yang perlu kita ni buat, Ustaz? Aku takut akan adanya yaumul hisab, aku takut akan adanya neraka, meniti sirat, macam mana? Jadi apa persediaan aku, Ustaz? Apa persediaan kita ni untuk menghadapi mati? Banyak persediaan. Tapi yang akan kita ni bincang masa ini ialah indonya. Kunci utamanya apa? Ini yang kita dibincangkan dalam hari. Kita ini kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang perlu kita disediakan ialah, kuncinya ialah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Kata Allah, tidak aku jadikan manusia, tidak aku jadikan jin dan manusia, melainkan untuk menghambakan diri kepadaku, melainkan untuk menyembah aku, melainkan melakukan ibadah kepadaku. Ini yang kita dibincangkan di dalam kitab Minhajul Abidin, karangan kitab Imam Al-Ghazali. Kitab yang terakhir dikarang oleh Imam Ghazali sebelum beliau wafat. Kata Imam Ghazali rahimahullah, ketahuilah wahai ikhwan, bahwasanya annal ibadata tamaratul ilm, bahwasanya ibadat itu ialah tamaratul ilm, hasil daripada ilmu.
Bis kita di sini belajar macam-macam belajar, subhanallah, masya-Allah, belajar. Tetapi sekiranya indah beribadat, indah mengamalkan, belum lagi dapat hasil. Contoh, subhanallah, masya-Allah, bis kita yang hadir solat berjamaah tahu pahala berjamaah 27 pahala berbanding seorang satu. Tetapi masih juga indah mau berjamaah, indah juga walaupun tahu sudah, tapi indah mengamalkan pun indah dapat. Tahu akan Al-Quran, dibaca satu huruf mendapat 10, tapi indah membaca Al-Quran, indah beribadat pun indah juga dapat hasil. Jadi kuncinya apa? Kuncinya ibadat. Bila sudah ilmu, mesti amal. Setinggi mana pun ilmu, PhD kah, master kah, tapi ibadatnya kurang, bukan ilmunya itu yang diperkirakan di padang mahsyar, bukannya ilmu itu akan diperkirakan pada mizan, tapi yang akan memberatkan mizan ialah ibadat. Ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sambung lagi apa kata Imam Ghazali, wa faidatul umur. Dengan ibadat itu baru dah berfaedahnya umur. Masa ketani sehari 24 jam. Di dalam masa 24 jam, mari ketani muhasabah. Mana yang ketani beribadat, mana yang indah. Yang beribadat itu dah yang berfaedah, yang ketani lalai itu indah. Ambillah contoh, sekiranya ketani ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketani bekerja, datang ke pejabat untuk nafkah anak dan isteri, ibadat. Datang tengah hari, bila sudah habis daripada pejabat, datang ke masjid solat zuhur, ibadat. Makan pun ibadat untuk meneruskan hidup. Datang lagi balik ke pejabat petang, masya Allah, ibadat. Berehat pada waktu petang. Datang maghrib, datang ke masjid, subhanallah, ibadat. Habis daripada maghrib mendengar tazkirah pun ibadat. Faedahnya umur. Lepas daripada tazkirah, sembahyang fardu isya, ibadat. Lepas daripada fardu isya, sewajarnya dan semestinya ketani berehat tidur. Kerana para ulama mengatakan kalau berlalai-lalai selepas waktu isya, yang payah sikit. Berlalai-lalai, bersenang-senang selepas waktu isya, hukumnya makruh, kata Imam An-Nawawi. Kerana apa? Takut sukar untuk bangun malam. Kadang-kadang kan tanya, Ustaz, aku ni payahkan bangun tahajud, Ustaz. Kenapa? Nina, ada salah satu sebabnya ketani lepas daripada isya, ketani berlalai-lalai lagi, bersanang-sanang datang ke sana kemari, subhanallah. Dan yang payah dan sukar untuk ketani ubah. Tapi insya-Allah ketani sedaya upaya mengubah. Lepas daripada itu bangun daripada tahajud, ibadat. Lepas tahajud masuk pada waktu subuh, ketani solat berjamaah, ibadat. Itu kalau macam itu ketani buat tiap-tiap hari, subhanallah, masya-Allah, berfaedahnya umur. Lepas itu kata Imam Ghazali, katanya wahasilul abdi, hasil daripada seorang hamba, dan merupakan ibadat adalah merupakan satu jalan meningkatkan ketakwaan, dan juga satu bahagian untuk mendapatkan kemuliaan. Maksudnya apa? Mendapatkan kemuliaan dengan cara ibadat sajalah yang ketani akan meningkatkan ketakwaan ketani. Dan apabila sudah bertakwa,
maka akan melahirkan, akan menambahkan kemuliaan. Kalau mau mulia di sisi Allah, mau mulia di sisi manusia, caranya apa? Caranya ialah ibadat. Kerana apa? Kerana dengan ibadat akan menambahkan ketakwaan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum indallahi atqakum." Semulia-mulia kamu, kata Allah, semulia-mulia kamu ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Macam mana hendak menuju takwa? Jalannya hanya satu. Apa? Ibadah. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa maqsadu dzawil himmah. Dan ibadat itu adalah satu tujuan bagi orang yang memikirkan apa yang penting sebenarnya. Kata ni kadang-kadang selalu, Ustaz, aku ni duk tahu apa kan hala tuju hidup gua ni. Duk tahu apa sebenarnya kan dituju, apa yang sebenarnya. Jadi kata ni melihat sini, wa miqsad, ia takkannya satu tujuan kata ni datang di dunia. Allah ciptakan kata ni untuk satu tujuan. Apa? Tidak aku jadikan manusia, jin dan manusia, melainkan untuk menyembah. Ini yang kita dipikirkan. Kalau kita memikir, benarnya apa kan yang penting dalam hidup kau ni? Apa yang paling penting di atas sekali? Ibadah. Aku dah letakkan paling atas sekali ibadat. Lepas daripada kerja, fikirkan tentang ibadat. Datang di rumah, fikirkan tentang ibadat. Ada masa lapang, fikirkan tentang ibadat. Itu hanya satu tujuan. Kerana apa? Kata Imam Ghazali rahimahullah, dengan ibadat sahajalah wahya sarirus sa'adah. Ianya dah satu-satu jalan, sabil, satu-satu jalan untuk menuju kebahagiaan dunia dan ukhrawi. Dengan ibadat saja kita akan merasakan kebahagiaan. Kaya anu tahu bahagia. Kadang-kadang tanpa kekayaan kita bahagia. Berdarjat, berpangkat, anu tahu bahagia. Walaupun kita ni orang biasa, tapi kita ni bahagia. Salah satu ulama-ulama tasawuf mengatakan, yang dikejar-kejar di dunia ini ialah kebahagiaan. Hati sana walaupun tidak ada apa-apa, tapi hati nyaman, bahagia. Macam mana hendak menuju kebahagiaan? Satu saja jalannya, yaitu apa? Ibadah. Ingatilah, kerana dengan mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala, hati akan merasa tenang. Hati akan merasa tenang. Lepas tu apa kata Imam Ghazali? Wa minhajul jannah. Dan merupakan satu-satu cara. Ia tak hanya satu cara untuk menuju syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada cara lain menuju syurga. Ia tak hanya satu-satu. Ibadat. Dari awal sampai akhir semuanya ibadat. Matlamat hidup ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang akan dituju syurga, caranya pun ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam mana hendak menuju syurga? Sabilus sa'adah. Satu saja caranya, iaitu ibadat. Dari awal sampai akhir
untuk mendapat kemuliaan, untuk mendapatkan ketakwaan, untuk mendapatkan kebahagiaan, untuk mendapat syurga daripada Allah, semuanya ialah satu saja kuncinya, ibadah kepada Allah. Atutah pentingnya tajuk yang akan kita bincangkan, Minhajul Abidin, rahsia ahli-ahli ibadat ataupun cara-cara ahli ibadat. Kerana apa ibadat penting? Semua merangkumi kehidupan dunia dan akhirat, semua dirangkum hanya disebabkan satu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Benar kata Allah, tidak Allah jadikan ketani dan jin melainkan untuk menyembah. Dari awal sampai akhir semuanya pasal ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru beribadatlah kepada Allah, niscaya akan bertambah ketakwaan. Beribadatlah kepada Allah, niscaya akan bertambahlah kemuliaan. Beribadatlah kepada Allah, akan bertambahlah kebahagiaan dan ketenangan. Beribadatlah kepada Allah, akhirnya mati dengan tenang. Beribadatlah kepada Allah, akhirnya petani akan menuju syurga yang kekal abadi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Teruskan lagi apa dikatakan oleh Imam Ghazali rahimahullah. Ketani jangan lupa kunci ketani ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kata Imam Ghazali, untuk menuju ibadat itu bunyi sana, cakap di sini sana, tapi hendak mempraktikkan, hendak membuat ibadat itu, kata Imam Ghazali, ya Allah, tersangatlah payah. Kerana apa? Kadang-kadang kata Imam Ghazali, untuk beribadat payah, kadang-kadang malas datang ke masjid. Datang ke masjid, ya Allah, sungguh-sungguh ya Allah, payahnya. Hendak bersedekah, ya Allah, ini pun berbeda dua. Lepas satu kata Imam Ghazali, waktu ketanya atu pun kadang-kadang sibuk. Dan masa aku kan beribadat ni, kata ibu ni, siapa yang menjaga? Kalau aku ke masjid, siapa menjaga ibu ni? Macam-macam alasan. Udah bukan beribadat kepada Allah, macam-macam orang. Bukannya orang lain orang ni. Kadang-kadang ia dah anak bini, ia dah yang akan payah akan melepaskan ke masjid. Contoh, bang, ada jemputan ni lepas ni pukul 12 startingnya, waktu zuhur. Macam-macam halangan. Tetapi ketani jangan lalai. Kerana apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal jannata huffat bil makarih wa innan nara huffat bis syahwat. Kerana memang benar, untuk ke syurga itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kata Rasulullah, syurga itu dibagari oleh al-makarih, bersusah payah. Sedangkan neraka dibagari oleh bersenang-senang, bisyahawat. Justru kata ni, kalau kan mau syurga, caranya ialah bersusah payah. Kerana memang untuk tariqul jannah, untuk menuju syurga itu, jalannya bersusah payah. Sedangkan kan menuju syurga bersenang lenang, senang saja akan menuju neraka. Kalau kita ditanya, kita atutah tandanya. Kalau kita ni merasa mengalih, merasa lelah kerana beribadat kepada Allah, itu tandanya
Ketani bersusah payah untuk syurga. Tapi ketani kalau merasa macam tidak ada apa-apa, tidak ada mengaji, tidak ada haji, hati dinamakan syahwat, hati sentiasa senang. Kerana apa? Untuk menuju neraka Allah dengan bersenang lenang. Justru mestilah ketani untuk memegang kunci beribadah kepada Allah. Satu syarat. Apa syaratnya? Bersusah payah. Terpaksa bangun tahajud, ya Allah. Orang sedang nyaman tidur, tapi terpaksa bangun tahajud walaupun kan mata. Allahu Akbar. Habis daripada subuh ada lagi tazkirah daripada Habib contohnya. Kanan mata, subhanallah, tahan dua, ya Allah. Habis subuh kata Rasulullah SAW, jangan tidur selepas subuh. Kalau kan tidur, ambil di sebelah tengah hari, namanya kulailah, tidur sementara. Jadi syarat untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk dawam beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, satu syarat iaitu hendaklah ketani bersusah payah, terpaksa ketani berpenat lelah, terpaksa ketani membangkung-bangkung mata, ya Allah. Pasal itu kata ketani melihat para habaib mesti orang bangkung-bangkung mata. Kerana apa? Menahan tidur. Kata Habib Al-Mahdali, seorang daripada guru saya, ketani hendaklah berjuang, cakapnya separuh mati. Itu caranya bercakap. Ketani hendaklah berjuang, beribadat kepada Allah separuh mati. Sudah separuh mati itu benar-benar sudah berjuang. Kerana selepas itu ketani akan rehat. Kata Imam Abdullah Al-Haddad, la rahatan fid dunya. Bagi seorang yang mukmin, tidak akan merasa berehat walaupun sekejap di dunia. La rahatan, tidak ada istilah berehat bagi seorang mukmin di dunia. Jadi yang ketani cakap tadi, daripada awal hingga akhir, kunci ketani ialah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu syarat yang mesti untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala ialah bersusah payah. Pasal itu kalau kita melihat macam mana hebatnya umat-umat terdahulu, umat-umat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada para sahabat, daripada tabi'in, daripada tabi'in, semuanya mereka itu berpenat lelah. Macam mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun sudah diampunkan dosanya, kata Sayyidatina Aisyah, diampunkan dosamu wahai Rasulullah yang terdahulu dan yang akan datang, tapi masih lagi bangkak-bangkak lutut. Rasulullah kekasih Allah, tapi bersusah-susah ia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bangkak lutut, bangun malam. Sampai para sahabat ada yang bertongkat-tongkat berdiri bersembahyang, sehingga kan orang yang buta tidak datang ke masjid, kata Rasulullah, tidak ada alasan kau tidak datang ke masjid. Walaupun kau buta, walaupun kau seorang diri saja di dunia ini, masih juga datang ke masjid, kata Rasulullah. Susah sudah tu orang buta itu, udah pun buta, ini 3 seorang pun datang ke masjid. Kata Rasulullah, adakah engkau mendengar azan? Ya Rasulullah, aku mendengar azan. Maka tidak ada alasan bagimu, datang ke masjid. Macam mana para sahabat mesti orang membaca Al-Quran, macam mana mesti orang membaca Al-Quran, ada yang khatam banyak kali, paling tinggi 1 rakaat sekali khatam. Sedangkan ketani, subhanallah, masya Allah, ketani masih lagi perlu membaiki diri ketani. Ketani perlu untuk
bersusah payah. Adakah syarat yang mesti kita ditanggung, mesti kita dirasai untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Inna dunya sijnul mu'min, kata Rasulullah. Sesungguhnya dunia ini adalah penjara bagi orang-orang beriman dan merupakan syurga bagi orang kafir. Kalau merasakan ini penjara, maka ketani buatlah ketani itu segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kena buat. Apa yang diharam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kena jauhkan. Ini penjara bagi ketani, sedangkan syurga bagi orang kafir. Orang kafir mana saja, apa saja yang dibuatnya. Kerana apa? Ia bebas. Justru ketani orang-orang beriman, anggaplah dunia ini sebagai penjara bagi ketani. Kerana sesudah mati kelak, ketani akan bebas daripada penjara, insya-Allah. Waktu ini ialah waktu ketani berlalah-lalah, waktu ketani bersusah payah. InsyaAllah di masa yang akan datang, sebenarnya apa yang kita bicarakan malam ini baru tentang kepentingan ibadat. Ketani anu masuk lagi di dalam rahsia ahli ibadat. Ketani akan bincangkan pada minggu yang akan datang, insyaAllah. 2 minggu yang akan datang, insyaAllah. Kerana rahsia ahli ibadat ketani akan bincangkan. Ini baru ketani cakap kepentingan ibadat. Kenapa ibadat itu penting? Kerana atutah matlamat, atutah cara, atutah penghujung ketani untuk sampai kepada syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas itu, apa syarat untuk kuat beribadat? Pertama sekali yang saya sebutkan tadi ialah bersusah payah. Jadi kuatkanlah azam tadi. Pasal itu kata Imam Ghazali rahimahullah, hendaklah setiap orang yang beriman mengatur masanya. Mengatur masanya. Wah, subuh waktunya pukul 5. Aku bangun 4.30 sudah jalan. Datang ke sana sembahyang sunat ani-ani. Dapat sembahyang subuh, atur apa akan aku buat. Wah, Zuhur waktunya sekian-sekian, aku mesti jalan. Waktu asar sekian-sekian, aku mesti jalan daripada ani-ani. Macam itu dah keadaan ketani sampai ajal menjemput ketani, insyaAllah. Aku qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat kafatan 'ammah. شهد الله إنه الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله ya Tuhan kami, tingkatkan ketakwaan kami dan keimanan kami kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami hamba-hambamu yang sentiasa berta'abbud, yang sentiasa beribadah di jalanmu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah istri kami dan anak-anak kami ya Allah, mereka-mereka yang taat dan sentiasa beribadah menjadikan salat kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami
yang Engkau ridai. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan redha-Mu ya Allah, dan janganlah Engkau pandang kami dengan kemurkaan-Mu ya Allah. Pandanglah kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Pandanglah kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Pandanglah kami dengan kasih sayang-Mu dan ampunan-Mu ya Allah, dan masukkanlah kami ke syurga-Mu bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.